Sebab keluarga aku ni macam dia dah diajar lah. Kalau kau dengar something dekat tengah-tengah jalan, kau nampak something, kau jangan tegur waktu tu. Kau balik, baru cerita. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Visit Screen Malam Sepi Berteman kembali. So guys, aku mewakili tim Visit Screen sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, kita orang menyusun 10 jari, tapi aku dengan Zikra 2 orang, so 20 jari. Kalau keluarga aku banyak jari lagi, kita orang menyusun jari, memohon ampun kalau kita orang ada tersalah bicara, tersalah kata yang mungkin mengguris hati korang, yang mungkin terkasar bahasa yang korang tak berkenan. Apa benda lah mamat 2 ekor ni kan. So aku just nak minta maaf. Okay, semoga raya ni menjadi hari yang gembira untuk kita. Okay, kosong-kosong guys. Dan yap, ini adalah baju tema aku sekeluarga untuk tahun ni. Okay, baju ungu lavender. Nak cakap pasal susahnya nak cari baju ni, memang kita orang wajib lah setiap tahun kena cari baju yang sedondon. Kalau tak, salah seorang tu memang akan dibuang dari keluarga. What the f***? Siapa lagi di antara korang yang sama tema dengan kita orang tahun ni? Macam handsome tak saya? Boleh tak kalau saya pakai baju ni jumpa dengan Kak Nadia? Macam mana? Agak-agak handsome tak saya? Kan, boleh tak kalau saya pakai baju ni untuk jumpa Kak Nadia nanti? Macam mana? Tak. So sebelum kita ke update terbaru kita untuk minggu ni, macam mak korang sebab aku tahu raya kali ni berbeza dengan raya-raya kita sebelum ni. Macam biasa kita macam okey dah prepare semua barang, dah prepare, okey mak kita dah masak, ni ketupat dah semua dah ada. Tapi tahun ni lain macam. Mentang-mentang dah 2 tahun kita tak raya, tahun ni raya sehari awal babe. Aku masih dapat tahu, uish, serius raya. Tapi tu lah, aku tengok mak aku macam steady kan, macam pukul 1 lebih kurang macam tu, aku rasa mak aku dah tidur lah. Tapi rendang semua dah siap lah. So aku nak tahu jugalah apa pengalaman korang kan, mak ayah korang macam mana bertempur dekat medan peperangan dekat dapur tu, lawan dengan ayam-ayam, nak masak daging lagi. So korang boleh share experience korang raya tahun ni. Dan kalau korang nak share sekali rendang daging, okay, rendang ayam tu, boleh hantar kat rumah aku. Alamat DM dekat Insta, okay. So aku harap raya korang tahun ni walaupun penuh dengan kejutan, penuh dengan cabaran, debaran, tapi still aku harap korang dapat sambut dengan riang gembira. And jangan lupa kalau korang post dekat Insta ke kat mana-mana, korang boleh lah tag kita orang sekali. Okay, mana tahu kita sama satu geng tahun ni kan. Yang bukan satu geng pun boleh tag sekali. Okay, aku nak tengok juga raya korang macam mana. Memandangkan kita dah lebih seminggu dah beraya aku rasa. So kita kembali dalam arena mimpi ngeri kita dengan sebuah kompilasi yang cukup istimewa. Kalau sebelum ni kita ada kompilasi istimewa yang hanya berlaku setahun sekali dalam channel Visit Screen, iaitu Malam Sepi Ramadan. Kali ni kita orang bawakan kompilasi yang tak kalah special dia. Sebuah kompilasi seram Malam Raya Part 2. Kompilasi seram Malam Raya, of course kita akan bercerita mengenai kisah-kisah seram yang berkait dengan tema raya tu sendiri. Aku tak kisahlah kalau cerita tu ada cerita pasal han raya ke, okay, ataupun nama orang tu sendiri raya ke, ataupun mungkin kisah tu memang berlaku pada malam raya. Kita tak kisah, kita akan himpunkan menjadi sebuah kompilasi seram Malam Raya. Tapi
ada satu lagi berita gembira yang aku nak share dengan korang, which is okay, dia bukan berita, dia video. Okay, video yang dikirimkan kat kita orang. And video tu sebenarnya dah lama kat aku. Dah macam, kalau korang ingat waktu kita orang hilang 4 bulan tu, sebenarnya video tu dah dihantar waktu tu sekali. So bila aku tengok video tu, aku rasa macam ni rupanya peminat cilik yang tengok video kita orang. So macam mana video dia? Jom tengok. So video tu adalah video kiriman daripada seorang guru tau. Di mana budak dalam video tu adalah anak murid kepada guru tersebut, yang mana dia merupakan salah seorang kibayu atau peminat daripada Physics Cream lah. Aku macam terharu gila bila cikgu dia cakap anak murid dia ni selalu tanya pasal Physics Cream tau. Selalu tanya pasal baju. Kau bayangkan, cikgu tu sendiri masuk kelas ajar budak-budak pakai baju Physics Cream. Kalau korang ingat, kita ada Physics Baby, tapi baju yang dipakai tu bukan Physics Baby tau. Dia sebelum tu lagi, dia Physics Prototype. Walaupun baju Physics Prototype tu hanya baju uji kaji, tapi tak sangka pula dapat sambutan baju tu. Sampaikan sebelum dia sempat dirilis pun, baju tu dah habis dah. Dan alhamdulillah lepas tu baru kita keluarkan Physics Baby. Tapi apapun, aku nak ucapkan terima kasih kepada adik dalam video ni. Okay, kirim salam kat cikgu tu sekali. Dan thank you cikgu sebab support Physics Cream sampai sekarang. So insyaAllah kita akan tag cikgu dalam video ni. Dan kalau cikgu tengok video ni, cikgu bolehlah tunjuk sekali dekat anak murid cikgu tu. Video dia dah masuk dalam Physics Cream. Boleh tunjuk kat kawan-kawan. So jom kita masuk dengan kisah pertama malam ni. Tapi belum masuk kisah pertama. Cuma still ada satu kisah yang aku nak share, which is kisah ni berlaku kepada adik aku. Dan baru je. So kisah ni of course berlaku malam raya. Dan why not? Aku share dengan korang. Tapi nak share saya saja, nak sembang macam waktu tu tak ada. Kita buat macam Physics Cream, ambil mood jap. So jom kita selami sebuah kisah seram yang berlaku kepada seorang budak, adik seorang YouTuber. Sebuah kisah seram yang kita orang bagi nama Di Sebalik Semak. Seram di sebalik semak ni dia terjadi kepada adik aku lah. Okay, bukan dah berapa kali sebut dah kan. So kisah ni berlaku kepada adik aku, which is kalau tak silap aku baru 2 hari lepas. Kalau saya waktu video ni direkod kan, baru 2 hari lepas. Waktu tu kita orang tengah lepak-lepak lah dekat ruang tamu, tengah tengok TV semua, tengah duk lepak-lepak, perut pun lapar. Plus raya ke-6, lauk pun dah habis dah. Okay, ketupat semua dah habis dah. So dalam keadaan lapar tu, kita orang teringat dekat kedai runcit berdekatan ada jual ayam frozen. So why not? Kita pergi kat sana, kita beli. So dah duk lapar-lapar tu, dah cadang nak makan apa, beli ayam frozen semua, collect duit. Lepas tu aku dengan si Azim pun geraklah pergi kedai. So dalam perjalanan nak ke kedai runcit tersebut, kita orang perlu melalui satu jalan yang di bahagian kiri dengan kanan dia ada kebun tau. Ada kebun. And kebun tu berdekatan dengan sebuah rumah, which is rumah jiran aku. Di mana jiran aku ni dia baik lah. Dia dah sediakan lampu tau. Lampu Kalimantan dia dah sediakan depan rumah dia, supaya orang yang lalu depan rumah dia tu tak nampak jalan kan, tiba-tiba tu masuk kebun ke apa. Dia dah sediakan lah. And plus depan rumah dia tu banyak kucing lepak-lepak. So tak adalah kalau orang lalu tu terlanggar lah kucing dia ke apa kan. So tengah aku ni duk bawa motor, adik aku duk belakang, aku bawa motor. Tiba-tiba adik aku ni, okay, si Azim ni, dia dengar ada orang panggil nama dia. So adik aku cakap, dia gambarkan suara yang dia dengar tu, dia suara lelaki dan dia sedikit sengau. Macam Azim macam tu. Kalau kau dengar suara tu waktu tengah malam, macam kita still boleh assume okay tu member ke, siapa-siapa tengah duduk lepak ke apa. Sebab malam raya kan, mungkin orang tengah lepak berjaga lagi. Tapi masalahnya suara tu dia datang daripada sebalik semak. Okay,
sebalik semak yang dah terbiar. Contohnya, kalau depan rumah kau tu ada macam pokok keladi, pokok serai ke apa, memang terbiar macam tu je. Dia bukan jenis tanaman yang kau jaga nampak cantik semua. Dia macam pokok tu dah terbiar, so kau akan biarkan dia mati macam tu. So di sebalik semak tu lah adik aku dengar ada orang panggil nama dia Azim. So adik aku pun pandang belakang. Dan lepas adik aku pandang belakang, aku teruskan perjalanan ke kedai. So sampai kat kedai beli barang semua, and kita orang balik. Sampai rumah, adik aku buat cerita. Sebab keluarga aku ni macam dia dah diajar lah, kalau kau dengar something dekat tengah-tengah jalan, kau nampak something, kau jangan tegur waktu tu, kau balik baru cerita. So adik aku ni pun macam, bila sampai rumah tau, dia sampai rumah, lepas tu dia cakap kat aku macam, Dik, sebab dia panggil aku adik, walaupun aku abang, tapi dia panggil aku adik. So dia macam, Dik, tadi aku ada dengar suara lah. Actually, waktu aku bawa motor pergi ke kedai tu, aku dengar suara yang adik aku cakap. Aku dengar orang jerit nama Azim, macam Azim. Tapi sebab, yalah, mungkin member dia, aku ingat macam, oh itu mungkin member dia, so pergi lantak lah. Cuma apa yang pelik, rumah jiran aku tu, anak dia adalah anak perempuan tau. Anak yang sebayang Azim tu anak perempuan. So dari mana datang suara budak lelaki, and dekat dalam semak lagi. So adik aku ni pun dia cakap lah, dia cakap, Dik, kau dengar ada orang panggil nama aku? Tahu aku cakap, aku dengar ke? Aku cakap aku dengar. Aku pun dengar. So lepas sembang, aku tanya Azim ni, tadi waktu kau dengar suara tu, kan kau tahu di belakang, kau nampak apa-apa tak? So Azim ni cakap, dia nampak ada satu badan, dia macam manusia. Dia macam manusia, tapi tinggi, dan dia dibaluti dengan kain putih. Adik aku ni waktu dia cerita tu, dia terus cakap macam Cik Candy tu, Cik Gula-Gula tu. Cumanya dia tak ada bonjut yang kat atas, tu, bawah pun ikat semua tak ada. Tapi muka dia hitam. Kalau korang selalu nampak member-member perempuan korang ke, siapa ke yang selalu kalau jenguk kat tengah-tengah langsir, okay, langsir, dia buka langsir, dia jenguk kepala dia, lebih kurang macam tu lah. Okay, adik aku kata dia pakai baju, dia pakai kain putih and muka hitam. Nasib baik waktu aku dengar suara orang panggil adik aku tu, aku tak tahu di belakang. Silap hari bulan bukan makan ayam frozen, babe. Makan tanah kebun dekat sebelah. Dan siapalah sangka di sebalik Kim Bayo yang hantar video, yang wish dekat DM, ada si dia yang tak menyempat-nyempat tegur tepi jalan waktu malam raya. Actually, Azim, which is adik aku paling bongsu ni, adalah orang yang paling senang lah nampak. Sebab dah beberapa siri penampakan lah dia selalu bagi tahu kan. Cakap ada nampak orang dekat tengah-tengah gelap, nampak orang dekat tepi pokok pisang. So memang pisang lah kalau kau bawa dia berayuk waktu malam kan, tiba-tiba dia kata ada orang tengah follow kau dari belakang. Uish, tak main amat. Tapi kau jangan risau, sebab kisah tadi belum pun masuk kisah pertama kita malam ni. Tapi sebelum tu, aku rasa aku dah lama tak cakap benda ni. Kepada korang yang baru sampai, okay, jangan lupa subscribe, okay, like, comment and share, and hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Scream. Okay, kepada yang dah lama, korang jangan tekan pula button subscribe tu. Korang unsubscribe. Dah berkurang dah subscribernya. Dan sekarang lah waktunya, okay, waktu ramai saudara mara korang yang tengah duduk kat rumah ni. Kalau korang seorang je tengah tengok, korang suruh seorang semua tu buka phone. Korang tengok satu phone je, tapi suruh orang buka, semua subscribe. Okay, jangan lupa suruh orang subscribe supaya komuniti Physics Scream dan Kim Bayo semakin berkembang, and channel ni menjadi satu channel yang lebih daripada sekadar hiburan. Okay, so jom. Channel pendidikan. So jom kita terus ke kisah pertama malam ni. Okay, ini baru kisah seram raya yang sebenar, which is sebuah kisah yang terjadi kepada pasangan suami dan isteri. Sebuah kisah
yang aku bagi nama, which is aku dengan Zikri bagi nama Tragedi Syawal. So kisah Tragedi Syawal ni dia terjadi kepada sepasang suami isteri, okey, yang nak pulang beraya, which is kita petik nama Kimbayo, iaitu Misha dan Auza. Okey, Auza suami, Misha isteri. Macam dah aplikasi mencari jodoh. So si Misha dengan Auza ni adalah pasangan suami isteri yang nak pulang beraya, and tengah maybe sehari sebelum beraya, si Misha ni dapat call. Okay? Si Misha ni dapat call daripada Auza. Tut. Sayang, si Auza ni bersuara. Sayang, abang rasa kita tak dapat balik pagi lah, sebab bos abang suruh stay pula, banyak kerja. Kita balik malam Minta maaf sangat-sangat kita tak dapat jumpa mak awal pagi. Tapi si Misha ni macam jenis isteri yang sporting semua. Dia cakap, tak apa bang, kita balik lambat pun tak apa, balik malam pun tak apa. Sebab sempatlah Misha nak prepare apa barang ke, kita balik boleh lah bawa sikit buah tangan, dapat bawa sikit lauk untuk mak. So si Auza macam, okey, kita gerak malam nanti okey, jumpa nanti, bye, Assalamualaikum, macam tu. So si Misha ni pun kemaslah barang, packing barang anak dia, packing baju, seluar semua, barang mandi, siapkan rendang semua, lauk semua. And waktu malam pun tiba, and si Auza dan Misha sekeluarga berangkat pulang beraya. Diorang pun bertolak mungkin dalam pukul 11 malam. So sebelum diorang bertolak, si Auza ni dah faham kalau bertolak malam raya memang jam teruk So si Misha ni pun tanyalah, bang, kita balik kampung ikut jalan mana? So si Auza ni pun macam, malam raya confirm jam. Naik highway tak boleh gerak ni. Kita ikut jalan lama lah. So si Misha macam terkejut macam, jalan lama? Serius ke? Lepas tu si Auza ni, ya lah, jalan lama. Tak risau, abang dah isi full dah. Kereta pun dah servis So tak risau Sambil-sambil tepuk tangan si Misha ni. So si Misha ni macam, tak apalah, ikut suka hati abang So diorang pun bertolak ikut jalan lama. So jalan lama of course jalan yang cukup gelap and sempit, which is jalan yang agak berisiko sebenarnya. Tapi yalah, pilihan apa lagi yang diorang ada untuk pergi beraya, nak sampai ke destinasi sebelum solat pagi raya. Tengah-tengah diorang bertolak okay, si Misha, si Auza dengan anak dia bertolak pada pukul 11 malam dekat tengah jalan lama. Tengah diorang bertolak tiba-tiba si Misha dia pandang Auza. Okay, dia pandang Auza, takut-takutlah si Auza ni tertidur tau. Sebab yelah bawa kereta lama, so takut dia tidur. So si Misha ni pandang. Lepas tu dia astagfirullahaladzim. Lepas tu si Auza macam, kenapa ni? Sayang kenapa? Dah kenapa sayang? Jangan buat macam tu Kang. Kita dah kat jalan lama ni. Lepas tu si Misha macam, abang, tadi Misha nampak something kat luar tingkap, dekat tepi jalan. Lepas tu si Auza, lah, jangan macam-macam, kita kat tengah jalan ni, nampak apa pula tu? Kamu kata jangan tegur. So nak dijadikan cerita, si Misha ni cakap, tadi Misha ada nampak orang berdiri kat tepi jalan. Tapi masalahnya dia bukan orang, dia berbalut kain. Dia nampak, dia macam sama dengan cerita adik aku tadi tau. Tapi dia kata dia berbalut kain macam mayat. So si Auza ni, dah lah dia seorang lelaki yang kena bawa, kalau semua tidur dia seorang yang rasa. So dia pun macam, tak ada apa-apa lah tu, awak ni ngantuk rasa ni. Dah lah, kalau ngantuk tu tidur, jangan cakap berungkan. Kita ni dah tengah jalan ni. So dia pun teruskan perjalanan. So tengah duk bawa perjalanan ni, si Misha ni masih pandangan dia dekat si Auza. Dia tengah tengok Auza macam, tengah tengok tepi jalan semua. Tiba-tiba dia nampak suami dia, Auza ni macam ni.
Ya Allah, kesiannya. Lepas tu si Misha macam, dah kenapa pula ni? Tadi dia nampak ni, kenapa pula suami dia? Suami dia macam bagi signal, suami dia pun perlahan-lahan pergi ke tepi jalan, berhenti. Lepas tu suami dia macam, ish, ya Allah, macam ya Allah, kesiannya malam raya macam ni. Lepas tu si Misha, kenapa bang? Tu kat tepi jalan ada orang tersadai tu. So diorang pun berhenti kat tepi jalan, and diorang berhenti. So si Auzan ni berhenti sebabkan dia nampak dekat tepi jalan ada sebuah lagi keluarga, which is pasangan suami isteri juga, sedang duk lambai-lambai kat diorang dekat tepi jalan. Lepas tu suami isteri tu macam lambai-lambai kat diorang. Sebab tu lah si Auzan ni berhenti kat tepi jalan. Si Auzan ni pergi kat tepi jalan, perlahan-lahan berhenti berdekatan kereta yang dia nampak tu. Lepas tu dia jenguk, kenapa bang? Tu dia pun buka. Dia buka pintu and dia menghampiri keluarga tersebut. Bila dia menghampiri keluarga tersebut, apa yang dia nampak adalah pasangan suami isteri. Tapi si isteri ni tengah dokong anak tau, tengah dokong baby. So si Auzan pun tanya kat lelaki tu, kenapa bang? Lepas tu lelaki tu macam, ni tayar rosak lah. Malam-malam raya pula tu, tengah tepi jalan tak ada orang. Kita orang ikut jalan lama, tu risau tak ada orang lalu tu. Terus si Auzan ni macam, dia tengok tayar, alamak, ni confirm tak muat bang tayar spare saya. Sebab menurut si Auzan, kereta yang dinaiki oleh pasangan suami isteri yang tersadai tu jenis kereta lama, which is kereta antik lah, tapi cantik, cuma model lama. So dia kata kereta tayar spare yang dibawa pun tak muat lah. Lepas tu lelaki dekat depan dia tu pun bersuara. Dia cakap, bang, boleh tak tumpangkan kita orang balik kampung? Kita orang, rumah kampung kita orang tak jauh, dalam 2 km je nak sampai. Boleh bang? Minta maaf sebab saya risau anak saya kecil lagi ni, berembun. So bila si Auzan ni tengok pasangan suami isteri tu susah, dapat pula isteri dia tu tengah dokong baby yang kecil lagi kan, so dia pun macam, okey tak apa bang, belakang tu banyak lagi ruang, ada anak saya dia tengah tidur 2 km ke depan okey bang, jom. So diorang pun bawa suami isteri tu bergerak sekali. So diorang pun bertolak ke rumah pasangan suami isteri yang tersadai tersebut. So tengah si Auzan ni bawa kereta, okey, memulakan perjalanan diorang semula. Si Auzan ni bawa kereta, so dia pun mulalah nak bersembang. Dia cakap, bang, kita dalam perjalanan ni, siapa nama? Saya Auzan, ni isteri saya Misha. Lepas tu lelaki tu pun bagi tahulah, kita ambil nama Kimbayu juga. Nama saya Lokman, ni isteri saya Salina. Terima kasih bang, tumpangkan kita orang. Moga Allah balas lah jasa abang. Tak tahu lah, kalau abang tak ada tadi, tak tahu jadi apa itu orang. Tak dapat beraya rasanya. Pun teruskanlah perjalanan. So tengah duk sembang ni tengah duk sembang ni, si Misha ni pun pandang ke belakang. Dia tengah duk sembang, takkan dia macam sembang pandang depan je. Dia pun sembang lah. Dia toleh belakang nak tengok si isteri kepada Lokman, iaitu Salina tadi. So dia pun pandang belakang, macam senyum kat Salina. And then dia tengok baby yang digendong Salina. So bila dia pandang, dia macam, terus si Misha ni pandang depan balik. Dia pandang muka Salina, dia pandang baby, lepas tu dia pandang depan. Seolah-olah ada something yang tak kena. Dalam beberapa kilometer, diorang pun sampai dekat satu rumah yang cantik. Dan rumah tu lah yang didakwa sebagai rumah Lokman dengan Salina. So diorang dah sampai, dah babai semua. Cumanya waktu si Salina ni keluar, tengah duk lambai-lambai tu, tiba-tiba Salina ni macam ni, lambai kat suami, dekat si Auzan. Lepas tu pandang si Misha, dia pandang macam ni. Dia macam seolah-olah nak bagi tahu dekat si Misha, kau dah tahu ke? Macam tu. So dah settle semua, diorang pun teruskan perjalanan, mengambil jalan yang sama untuk terus ke kampung diorang. Sebab tadi dah hantar dah si Lokman dengan Salina yang dah tersadai tu, dah settle kerja diorang. Dia pun pergi dekat kampung diorang. Dalam perjalanan pergi tu, si Misha ni mula buka mulut tau. Dia sembang dengan Auzan. Dia cakap, bang. Lepas tu si Auzan macam, kenapa? Ngantuk ke?
Kalau ngantuk tak apa lah, tidur je. Kita pun penat tadi sembang. Awak tidur je. Sakit je bawa sorang-sorang. Lepas tu si Salina ni macam, tak ngantuk pun. Mata segar lagi. Cuma tu lah bang, nak tanya. Tadi yang kita bawa tu betul ke manusia? Tanya macam tu. Lepas tu si Auzan macam, awak ni manusia lah. Kalau bawa benda tu dah berat dah kita. Si Misha ni macam tak sedar hati tau. Lepas tu dia cakap, kalau betul lah yang kita bawa tu manusia, kenapa baby yang Salina pegang tu batu nisan? Dia cakap macam tu, aku macam, takkan pula orang gendong batu nisan jalan malam-malam. Bila Misha ni cakap, si Auzan ni of course lah. Sebab dia dah nampak direct tadi. Dia nampak betul Luqman, dia nampak Salina. So susah lah nak percaya. So dia macam, awak ni jangan yang mengarut lah. Awak tu yang ngantuk. Dah lah tidur, nanti dah sampai saya kejut. So diorang pun macam, tak apalah, teruskan perjalanan sampai ke kampung. So si Auza dengan si Misha ni pun sampai kat kampung, beraya, jumpa sanak saudara dorang, jumpa mak ayah semua, and settle. Hari kedua dorang pun bertolak pulang. So waktu bertolak pulang tu, si Auza ni macam terlintas lah. Dia bagi tahu dekat Misha, sayang, kita balik nanti kan kita ikut jalan yang sama kan, kita cuma singgah rumah si Luqman tu. Sebab kita dah hari tu baru jumpa ni, kita dapat kenalan baru. Cuma si Misha ni tak jawab. Sebab si Misha ni macam dah rasa something kan daripada waktu awal-awal diorang hantar. So si Misha macam, dia tak angguk, dia tak geleng. So ikut suka hati lah si Auza ni kan. So si Auza macam, diorang pun gerak. Dalam perjalanan pulang, diorang pun cari rumah si Luqman yang diorang hantar. And then diorang jumpa rumah Luqman, which is rumah yang diorang hantar malam tadi. Bila dah sampai dekat rumah si Luqman tu, diorang pun, si Auza ni pun ketuk lah pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So bila dah bagi salam, yang peliknya, orang yang buka pintu tu bukan Luqman ataupun Salina, tapi yang menyapa dorang, yang buka pintu tersebut adalah orang tua tau. So bila dia buka cekik, cari siapa? And then si Auza ni pun macam, Assalamualaikum cik, saya kawan Luqman. Lepas tu bila pakcik ni dengar nama Luqman, lepas tu pakcik ni pun macam, kawan Luqman, masuk. Jemput. Lepas tu diorang pun, si Auza dengan Misha pun masuklah kat rumah pakcik tersebut. Masuk and then diorang duduk kat sofa. So si Misha ni pun waktu ni mungkin hati dah berbelah bagi lah. Betul ke yang dia nampak malam tadi? Tapi kalau benda tu betul, kenapa ada manusia pula, iaitu pakcik dengan makcik ni pula? So dia macam dah, mungkin hati dia berbelah bagi lah, sama ada benda yang dia nampak tu real atau tak. So lepas si Auza dengan si Misha ni masuk, lepak-lepak semua, si Auza ni pun mata dia mula jeling keliling rumah. Saja kalau kita duduk rumah orang pun kita macam tu kan. So dia pun tengok-tengok rumah, mungkin mencari di manakah Luqman dengan Salina. So tengah dia pandang-pandang ni, tiba-tiba mata dia terhenti dekat satu frame gambar, which is dekat atas rak tau. Dia nampak dalam gambar tu ada Luqman, ada Salina, ada kereta dorang. Lepas tu si Auza ni macam, tu nampak tak? Ada gambar dorang. Awak je fikir bukan-bukan. So datanglah orang tua tadi, bawa air semua, maybe bawa air, bawa kuih semua, and then hidangkan. Si pakcik ni pun mula bertanya dekat Auza, anak kawan Luqman kan? Dari mana? KL. And then hidangkan kuih semua. And then si Auza macam, tak ada cik, saya sebelum ni tak ada kenal Luqman pun. Cuma malam raya lepas, saya nampak si Luqman dengan isteri dia tersadar tepi jalan, tayar pancit katanya. Tu dari situ kita orang kenal-kenal. Lepas tu pakcik dah start macam,
pandang isteri dia tau. Dua-dua pandang sama sendiri. Lepas tu nak jadikan cerita, pakcik cakap, kamu nampak Lokman? Betul Auzah? Saya nampak Lokman. Saya nampak Lokman dekat tepi jalan raya lepas. Dia minta tolong. Lepas tu saya hantar kat rumah ni. Cuma itulah, dari tadi tak nampak kelibat Lokman dengan isteri dia. Lepas tu tiba-tiba makcik kat sebelah, makcik yang siapa diorang awal tadi, tiba-tiba menangis. Tiba-tiba makcik diorang menangis. Lepas tu si Auzah ni macam cuak macam, wish, apa dia salah cakap ke? Macam, makcik, kenapa ni? Maaf, saya salah cakap ke? Pakcik ni pun dah start bertakung air mata dia. Pakcik ni macam, betul kamu nampak Lokman dekat tepi jalan? Allah. Selama 15 tahun, itulah yang jadi. Orang yang lalu jalan tu akan cakap dia nampak Lokman dengan isteri dia, and diorang akan hantar diorang balik rumah. Aku tanya macam pelik. Habis tu kenapa? Kan nampak orang memanglah pelik. Setiap tahun akan nampak orang yang sama tepi jalan, tapi kenapa? Lepas tu pakcik ni mula reveal. Pakcik ni cakap, Lokman dengan isteri dia dah meninggal 15 tahun lepas. Waktu malam raya tu, si Lokman dengan Salina ni bawa kereta and nak balik beraya. Betul-betul dekat jalan yang sama. And waktu diorang dalam perjalanan tu lah, kereta diorang pancit. Dan diorang minta tolong. Waktu malam diorang minta tolong. Tapi sayangnya, bila diorang minta tolong pada orang yang salah, bila mana orang yang datang berhenti tolong diorang tu, dia bunuh Lokman. Dia nampak Lokman, dia terus bunuh. And isteri dia Salina diro atau diperkosa. Dan selepas tu dia dibunuh. Dan yang memang aku macam, botak dia. Macam kau kalau nak rompak ke apa, macam kau ambil lah. Kau jangan nak bunuh apa bagai. Benda yang aku macam tak berhati perut dah. Anak si Lokman dengan Salina ni disembelih tau. Disembelih. And ketiga-tiga diorang mati kat tempat kejadian lah. Orang yang lalu jalan tu akan cakap yang diorang nampak Lokman, Salina dengan anak diorang tengah minta tolong sebab kereta diorang rosak, and diorang akan hantar. Dan selalunya orang-orang ni lah yang akan jadi kawan diorang, kawan makcik dengan pakcik tu. So bila dah dengar macam tu, si Auzah ni pun macam dah, so maknanya betul lah apa si Misha ni cakap. Bila kebenaran dah terbongkar, Auzah dengan si Misha ambil keputusan untuk balik dekat KL. So diorang pun balik. Selang beberapa minggu atau bulan, si Auzah ni dia teringat balik dekat si Lokman. Ya, kisah tragedi malam raya kan. Orang semua gembira, tiba-tiba diorang dapat berita sedih macam tu. So memang of course kau akan teringat lah. So si Auzah ni pun macam, sayang, kan Lokman dah tak ada. Apa kata kita lawat kubur dia nak? So si Misha ni okey lah. Si Misha ni pun okey sebab dia dah tahu lah kebenaran. Dah tahu diorang dah tak ada. So diorang pun bertolak cari balik rumah mak ayah si Lokman untuk tahu lokasi kubur Lokman tu. Tapi apa yang pelik, bila diorang balik, diorang nampak rumah Lokman yang diorang jumpa saban hari adalah rumah yang buruk. Dia macam rumah terbiar tau. Bumbung dah hancur, rumah papan dah terkopak, depan semak samun. So diorang pun macam, betul ke yang kini rumah yang kita pergi hari tu? So diorang tengah duduk belik-belik, tengok rumah ni, tiba-tiba ada seorang pakcik lalu tau. Ada seorang pakcik lalu dekat tepi diorang, which is maybe orang kampung kat situ lah. So dia pun macam cakap, ya nak cari siapa? And then si Auzah ni macam, Assalamualaikum pakcik.
ni rumah Luqman kan? Lepas tu si pakcik pun, ni rumah arwah Luqman. Tapi arwah Luqman dah 15 tahun dah pergi dah. Lepas tu si Auzan ni macam, kita orang baru dapat berita yang Luqman dah 15 tahun lepas dah pergi. Cuma mana mak ayah Luqman? And then pakcik ni cakap yang mak ayah Luqman dah pergi 10 tahun lepas. Which is dia dah meninggal 10 tahun lepas. Sama terlibat dalam kemalangan and kedua-dua meninggal dekat tempat kejadian. Aku ingatkan macam yang first tu dah plot twist yang okay, aku boleh jangka lah. Tapi tiba-tiba macam ada lagi satu plot twist. And si Luqman, and sampai sekarang si Auza ni tak tahu kenapa diorang diperlihatkan dengan dua situasi atau tragedi tersebut. Tapi apa yang dia pasti adalah dua-dua tu tetap menjadi bukti betapa besarnya kekuasaan dan kebesaran Allah.